Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita teruskan hari ini pembelajaran dalam satu lagi kemahiran dalam unit perpuluhan, iaitu pembahagian nombor perpuluhan. Bahagi nombor perpuluhan. Baik, sebelum itu saya nak ingatkan bahawa pembahagian nombor perpuluhan, teknik ataupun cara ataupun kaedahnya sama dengan pembahagian nombor bulat biasa. Okey, bahagi nombor perpuluhan kaedahnya adalah sama dengan pembahagian nombor bulat. Kita bahagi dalam bentuk lazim dan bezanya adalah bahagi nombor perpuluhan tiada mempunyai baki. Sekiranya ada baki, kita kena teruskan proses pembahagian sehingga tiada berbaki lagi. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua sudah tentulah bahagi nombor perpuluhan melibatkan titik perpuluhan. Ada satu titik perpuluhan. Okey, jangan risau, kita akan teruskan dengan contoh yang pertama. Kamu perhatikan rajah berikut. Di sini ada satu kotak jus tembikai di mana isi padunya sebanyak 1.5 liter. Okey. Satu kotak jus tembikai yang mengandungi 1.5 liter jus. Kemudian jus ini akan dituangkan secara sama banyak. Ke dalam 5 buah gelas. Jadi kita nak tahu berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas. Okay, kita nak tahu berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas. Okay, di sini kita akan gunakan kaedah bahagi dan ayat matematiknya adalah 1.5 liter, yang mana 1.5 liter ini adalah kandungan jus tembikai penuh di dalam kotak tersebut, bahagi dengan 5 buah gelas kerana terdapat 5 buah gelas yang perlu diisi secara sama banyak. Kemudian kita akan tahu selepas kita selesai membuat pembahagian, berapakah isi padu jus di dalam setiap bekas. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan proses pembahagian melalui pengiraan dalam bentuk lazim. Perhatikan pengiraan berikut. Ayat matematik yang telah ditulis adalah 1.5 liter bahagi dengan 5 sama dengan berapa liter. Baik, di sini saya nak ingatkan balik, ini adalah simbol untuk liter. Ini adalah simbol untuk liter. Okey. Baik, kita teruskan. Kamu perhatikan cara menulis bentuk lazim, pembahagian bentuk lazim sama seperti kita bahagikan nombor biasa, nombor bulat. Okey, di sini 1.5 liter bahagi dengan 5 kerana ada 5 biji gelas. Okey. Baik, kita akan gunakan sifir 5. Jadi kamu perhatikan di sini ada sifir 5 yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan proses bahagi ini. Okey, kita perhatikan nombor pertama, digit pertama adalah digit 1. Jadi digit 1 ni perlu kita cari di dalam hasil darab sifir 5 ini. 5, 10, 15, 20, 25 seterusnya sampai 45. Tidak ada angka 1 di dalam sifir 5. Okey, tidak ada 1 di dalam hasil darab sifir 5. Jadi kita akan gunakan sifar. Bermaksud 5 darab sifar sama dengan sifar. Kemudian kita akan tolakkan 1 tolak sifar. Jawapannya adalah 1. Seterusnya kita akan turunkan digit 5. Dan kita akan dapat satu nombor baru, iaitu 15. Di sini selalu timbul kekeliruan di kalangan murid-murid.
Kerana apabila kita selepas kita proses turunkan nombor berikutnya ataupun angka berikutnya, murid akan abaikan baki di sini. Sebenarnya tidak. Kita perlu gabungkan nombor yang kita baru turunkan ni dengan baki tadi. Okey, kalau ada baki 1, sini ada 5, nombornya akan menjadi 15. Dan 15 ini kita akan rujuk kepada sifir sama ada terdapat dalam sifir atau tidak. Okey, kita tengok satu-satu. 5, 10, 15. Okey, ada 15 di sini. Jadi kita akan ambil 15. Okey, hasil darabnya 15. Jadi kita akan ambil 15. Kita tulis semula di bawah ni. Dan pendarabnya akan kita tulis di atas. Pendarab maksudnya 5 darab berapa dapat 15 ni. Yang ini 5 darab 1. 5 darab 1. 5. 5 darab 2. 10. 5 darab 3. 15. Jadi di atas ni kita tuliskan pendarab dia iaitu 3. 5 darab 3. 15. Setelah proses mendarab selesai, kita akan ulang dengan proses penolakan. Itulah proses yang akan berulang-ulang. Darab, kemudian tolak, kemudian turunkan. Okey, kita tolak dulu. 15 tolak 15, 5 tolak 5, jawapannya sifar. Kemudian 1 tolak 1, sifar. Jadi selesai dan tidak ada baki. Dan yang paling penting dalam proses pembahagian perpuluhan ialah meletakkan titik perpuluhan. Okey, meletakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan hendaklah diletak sejajar ataupun selajur ataupun selari dengan titik perpuluhan asal ini. Okey, kamu perhatikan ini titik perpuluhan asal, kita akan naikkan, letakkan di sini. Jadi jawapannya akan jadi 0.3. Jadi 1.5 liter bahagi dengan 5 sama dengan 0.3 liter. Bermakna air di dalam setiap ataupun jus di dalam setiap gelas tadi akan berisi dengan 0.3 liter. Semuanya sama banyak. Okey, itu adalah contoh pertama untuk kita bahagi nombor perpuluhan. Baiklah, kita akan teruskan dengan contoh yang kedua. Perhatikan dalam rajah yang dipaparkan, terdapat 1 pak tepung gandum yang berjisim 2 kg. Tepung gandum dengan jisimnya 2 kg. Baik, katalah sekarang ni kita nak bungkus semula tepung gandum ini ke dalam 8 bungkusan yang sama besar. Dan kita nak setiap bungkusan itu mengandungi jisim yang sama, berat yang sama. Tepung gandum yang sama berat dalam setiap bungkusan. Sekarang ni kita ada 8 bungkusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bungkusan yang akan digunakan untuk membungkus semula 2 kg tepung gandum ini supaya jisimnya di dalam setiap bungkusan ini menjadi sama berat. Sekali lagi, berapakah jisim tepung di dalam setiap bungkusan? Baik, ayat matematik adalah 2 kg tepung kita bahagikan kepada 8 bahagian ataupun 8 bungkusan yang sama berat. Jadi 2 kg bahagi dengan 8 sama dengan berapa kilogram? Okey, 2 kg adalah jisim untuk tepung gandum. Bahagi dengan 8 kerana kita hendakkan setiap bungkusan 8 bungkusan ke 8 bungkusan ini mengandungi gandum yang sama beratnya. Sama berat. Baik, jadi ayat matematiknya adalah 2 kg bahagi 8 sama dengan berapa kilogram.
Okey, kita akan buat pengiraan berdasarkan ayat matematik ini. Baik, perhatikan contoh yang berikut. Disebabkan 2 kilogram ini bukanlah nombor perpuluhan, jadi untuk memudahkan kita akan tulis 2 diikuti dengan titik perpuluhan dan juga diikuti dengan 2 sifar selepas titik perpuluhan. 2 kilogram bahagi dengan 8. 2 kilogram dengan 2.0 kilogram adalah jisim ataupun nilai yang sama. Cuma bentuknya berbeza. Okey, saya ulang sekali lagi. 2 kilogram dan 2.0 kilogram adalah jisim yang sama berat. Sama nilainya. Cuma dalam bentuk yang berbeza. Baik, saya akan tunjukkan satu lagi tips untuk kamu berkaitan dengan titik perpuluhan. Kita boleh juga meletakkan titik perpuluhan pada awal proses. Sebelum kita buat proses pembahagian, kita letakkan dulu titik perpuluhan sejajar ataupun selajur dengan titik perpuluhan asal seperti ini. Kita boleh melakukan teknik seperti ini untuk memudahkan kita. Baik, kita teruskan dengan proses pembahagian. Saya akan zoomkan supaya lebih dekat untuk kamu melihat. Baik, kita akan gunakan sifir 8. Di sini ada sifir 8. Jadi, seperti mana kita bahagi nombor bulat biasa, kita akan lihat digit pertama dalam nombor ini iaitu digit 2. Adakah digit 2 di dalam hasil darab sifir 8? Okey, 8, 16, 24, 32, 40. Jadi memang tidak ada. Okey, tiada. Jadi kita akan ambil yang lebih kecil daripada 2, iaitu sifar. 8 darab sifar, sifar. Kemudian selepas proses darab untuk bahagi ini, kita akan teruskan dengan proses penolakan. 2 tolak sifar. Jawapannya adalah apa? 2. Okey. Selepas proses penolakan selesai, kita akan ulang dengan proses turunkan nombor berikutnya ataupun digit berikutnya. Okey. Ingat, titik perpuluhan tak perlu kita turunkan. Kita fokus kepada digit sahaja. Okey. Digit sahaja. 2 sifar-sifar ini sahaja yang perlu diturunkan. Okey. Jadi sifarnya kita turunkan di sini. Kita akan dapat satu nombor baru iaitu 20. Kemudian kita cari di dalam sifir 8 ini. Ada tak? Adakah terdapat nombor 20 di dalam sifir 8? Tidak ada. Jadi kita akan pilih satu nombor yang hampir dengan 20. Kalau tak ada nombor 20, kita cari nombor yang hampir dengan 20. Okey, cari nombor yang hampir dengan 20 tetapi lebih kecil daripada 20. Jadi, apakah nombornya? Adakah 24? Kita tak pilih 24 sebab 24 lebih besar daripada 20. Nanti bila kita nak tolak tak boleh. Jadi kita akan naikkan satu di sini. Jadi kita akan pilih nombor 16 sebagai hasil darab dia. Jadi 2 ataupun 8 darab berapa? 2 darab 8 16 ataupun 8 darab 2 16. Sama. Jadi pendarab dia akan kita tulis di atas ni. 2 darab 8, 16 dan bawahnya 16. Kenapa 16 bukan 20? Sebab di dalam sifir 8 tidak ada 20. Yang hampir dengan 20 adalah 16. Jadi kita akan ambil 16. Nombor ni adalah nombor yang terdapat di dalam sifir 8. Kalau tak ada tak boleh. Kita kena cari yang hampir. Okay? Baik, kita tolakkan. Proses seterusnya kita tolak. 20 tolak 16. Bagi 4. Selesai proses penolakan, kita ulang lagi proses menurunkan nombor ataupun digit berikutnya.
Okey, digit seterusnya juga sifar. Jadi kita ada satu lagi nombor baru iaitu 40. Baik, kita akan cari angka 40 di dalam sifir 8. Ada atau tidak nombor 40 dalam sifir 8? Okey, kita akan tengok satu persatu. Ya, ada di sini. Jadi senang, kita terus jumpa sifir 8 ada 40. Jadi kita tengok pendarab dia. Ini 8 darab 1, 8. Ini darab 8 darab 1, 8. 8 darab 2, 16. 3 darab 8, 24. 4 darab 8, 32. 5 darab 8, 40. Jadi di atas ini kita perlu tuliskan pendarab dia, iaitu 5 darab 8. Jawapan dia kat bawah ni, 40. Jadi kita telah selesaikan pengiraan dia. Maka jawapan untuk 2 kilogram bahagi dengan 8 sama dengan 0.25 kilogram. Bermakna jisim ataupun berat tepung gandum di dalam setiap bungkusan itu adalah seberat 0.25 kilogram. Jadi kamu kena praktis ataupun buat latih tubi yang disediakan supaya kemahiran kamu menjadi semakin mantap. Okey, kita akan teruskan dengan satu lagi contoh di mana kita akan fokus kepada sekiranya ada baki, sekiranya terdapat baki semasa kita membahagi nombor perpuluhan. Apa yang perlu kita buat? Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan contoh seterusnya, iaitu 3.2 bahagi 5. Perhatikan digit yang pertama di dalam nombor 3.2 ini. Digitnya adalah digit 3. Jadi kita akan cari digit 3 ni di dalam sifir 5. Okey, sudah tentu tiada. Jadi kita akan gunakan sifar. Okey. Jadi sekiranya tiada, kita ambil yang sifar. Okey. 3, 5 darab sifar. Jawapan dia sifar. Apa sahaja nombor darab dengan sifar pasti akan dapat jawapan sifar. Ingat tu. Kemudian kita teruskan dengan proses penolakan. 3 tolak 0. Jawapan dia 3. Seterusnya kita turunkan digit seterusnya, iaitu digit 2 sebelahan dengan digit 3. Dan menghasilkan nombor baru iaitu 32. Dan kita cari di dalam sifir sama ada 32 ini terdapat dalam sifir 5 atau tidak. Okey. 155, 45 20, 55 25, 65 30, 75 35. Jadi jelaslah tidak ada 32 di dalam sifir 5. Jadi kita akan ambil yang hampir dan yang kecil daripada 32. Okey, kita nak cari 32 ni tetapi tak ada. Jadi kita akan ambil yang hampir ataupun dekat dengan 32 tetapi lebih kecil dari 32. Kita tak boleh ambil 35 sebab 35 lebih besar daripada 32. Jadi kita akan ambil 30. Kita akan ambil 30. Okey, 30. 30 ni adalah hasil darab dia. Jadi hasil darab kita tulis kat bawah ni. Kemudian pendarab dia. Pendarab ni maksudnya berapa darab 5 dapat 30. Okey. Yang ni 1 darab 5, ni 2 darab 5 sampailah ke 30 ni berapa darab 5 dapat 30. Okey, kita boleh kira dari sini ni. 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 darab 5 30. Yang 6 ni kita akan tuliskan di atas dia. Pendarab ni dekat atas bahagian atas dia. Okey, jadi sekarang selepas selesai proses pendaraban itu, kita teruskan dengan proses penolakan. Untuk bahagi dalam bentuk lazim itu je proses dia. Diulang-ulang. Darab, tolak, kemudian turun. Okey. Selepas selesai kita menolak seperti ini. Okey. Maka kita teruskan dengan proses
Dah habis. Dah tak boleh turun lagi sebab tak ada nombor lagi dah. Okey. Di sini kamu perhatikan kita ada baki. 2 ni ada baki. Sedangkan cikgu dah bagi tahu awal-awal tadi, bahagi nombor perpuluhan tidak mempunyai baki. Sekiranya ada baki, kita kena bahagi lagi sehingga tidak ada baki. Macam mana nak bahagi? Dah habis nombor. Okey, jadi langkah seterusnya ialah kita hanya perlu letakkan sifar, tambah sifar di belakang ni. Kemudian sifar ini akan kita turunkan di sebelah baki tadi. Dan dia akan jadi satu angka ataupun nombor baru iaitu 20. Dan kita cari 20 ada tak ada dalam sifar 5. Okey, ada di sini. Pendarab dia adalah 1.55, 2, 3, 4.5, 20. Okey, jadi pendarab dia dekat atas ni 4 darab dengan 5, jawapan dia 20. Okey, 20 di sini Okey, jadi kita selepas selesai proses bagi macam ni, teruskan dengan proses penolakan. Okey. Jadi jelaslah di sini kita telah selesai sebab tidak ada baki lagi 20 tolak 20, jawapan dia sifar. Okey, soalan dia. Sekiranya kita dah selesai, dah tulis sifar di sini, dah turun, tetapi masih ada lagi baki dia. Apa yang perlu kita buat ialah kita tambah lagi sifar, turunkan dan teruskan dengan proses bahagi sehinggalah tidak ada baki lagi. Okey, saya harap setakat itu. Selepas ini kamu boleh buat soalan latih tubi berdasarkan tunjuk cara yang telah disediakan. Akhir kata, teruskan usaha, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.